Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Dapat dengar tak suara saya? Test, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dengar. Alright, thank you. Okay, selamat datang Airil. Selamat datang Fawaz Haikal. Selamat datang Hafi Irfan. Selamat datang Huzaifah. Selamat datang Mama Haziq. Selamat datang Mama Hazmi. Nurul Nazifah pun selamat datang. Sofia Shah. Vinesh. Hello there. Zikri Hakimi. Hai, baru masuk Zikri. Okay. So, kalau kamu masih ingat, minggu lepas kita belajar bab 8. Bab 8. Siapa ingat bab 8 tajuk dia pasal apa? DEB dan DPN. Yes, bagus Vinesh. DEB dan DPN. So, ingat tak lagi apa pelaksanaan dia? Excuse me, cikgu. Ha? Cikgu, kenapa cikgu punya suara dia slow je? Sekarang kuat tak lagi? Masih lagi sama je. Okey, sekejap Saya cuba tukar audio. Sebentar ya, rehat sebentar bersama KitKat. Puasa cikgu. Tes, dengar tak? Slow ke kuat ni? Okey, cikgu. Sekarang boleh. Saya kena menjerit ni, saya kena cakap kuat-kuat. Tak apa, tak ada masalah. Tanya ada cikgu. Ya ampun, apa yang berlaku tu? Okey, baiklah. Kita sambung balik. Ya, bagus Vinesh tadi cakap ada DEB dan juga DPN. Okey. So, sebelum kita masuk bab 9, sejarah dasar luar Malaysia. Ya. Hello? Okey. Tadi kita masuk sejarah dasar luar Malaysia. Okey, kita pergi dulu data belakang dasar tu, dasar luar Malaysia. Dengar je dasar luar, apa yang kamu faham? Dasar luar. Apa yang kamu faham tentang dasar luar? Kamu boleh buka audio, kamu boleh bagi ruangan chat. Antarabangsa. Luar. Yes, bagus. Nampak je dasar luar, dia tak perlu ikut buku teks sangat pun. Kita cuba fikir logik akal. Dia ada ASEAN, yang obvious sekali negara ASEAN. Kalau besar sikit panggil apa? Seluruh dunia tu. 12. 12-20? Antarabangsa. Ya betul lah, antarabangsa. Dia dikenali sebagai WHO. the World Health Organization. UN ya. United Nation. Ada selain United tu. Nation. 3 huruf. Olympic. Apa? Penang Bridge tak ada. Olympic ya. PBB. Apa tu? PBB, United Nation lah. Apa cikgu betul lah tu. Nak dengar bahasa Melayu, rindu bahasa Melayu tiba. Okay, and then ada OIC dan juga Commonwealth. Commonwealth. Tahu tak Commonwealth ni apa? Negara yang kena dijajah oleh British dulu. Yes, betul. Negara yang pernah dijajah oleh British. And then ada sukan Commonwealth. Yang pernah kena jajah dulu, main sukan sekali. Okey, kemudian OIC ni berkaitan dengan Islamik sikit. PBB antarabangsa ASEAN Asia Tenggara. Yang ni secara roughly, secara kasar aja. Untuk bab 9. Okey, sebelum tu saya nak flashback yang kita belajar minggu lepas. Iaitu kita belajar dasar apa? Dasar tak guna, dasar jantan tak guna. Apa? Ada 2. Siapa tahu? Cepat. Siapa tahu? Dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Yes, bagus. DEB dan DPN. Okey, andai kata kamu confused. Ada apa sebenarnya dalam DEB? Ada apa sebenarnya dalam DPN? Saya tahu kamu ingat mungkin sama-sama. Tapi saya bagi tips. Kalau kamu ingat penuh pun alhamdulillah, syukur. Tapi dengarnya saya bagi tips ni. Kamu boleh tulis kalau kamu nak. Dia tak merangkumi semua kandungan, tetapi ialah pelaksanaan DEB. Kamu perlu tahu hidup terbaik.
Terbaik. Tahu tak apa ni? Terbaik. Hidup ni love ni adalah hidup. Maksudnya kualiti hidup. Kualiti hidup makin bertambah baik. Ada fasiliti kesihatan, ada kemudahan pendidikan. And then TE ni adalah tenaga mahir. Tenaga mahir. Maksudnya bila tenaga mahir, mudah naik pangkat. Gaji pun masyuk. So bila gaji masyuk, dapat beli aset, dapat beli kereta, dapat beli rumah, dapat buat segala-galanya. So dasar ekonomi baru tercapai. Bagaimana pula dengan B? Siapa tahu B ni apa? Buntat? Beruk? B ni apa? Saya bagi clue, saya letak warna kat sini. Saya letak warna ni. Bukan politik ya. Apa ni? B ni untuk apa? Siapa tahu? Pembangunan. Bukan. Agensi kerajaan. Agensi kerjaan A. Okay, awal sangat ni. Agensi. Oh. Ni apa ni? Warna apa ni? Warna hijau. And then apa? Basmi. Basmi bukan. Alam kita. Alam kita. Okay, saya bagi clue lagi ya. B. Tersilap pula sebut huruf. Dia ada 4 huruf. Buku hijau. Yes, buku hijau. Buku hijau. So, ingat, hidup terbaik untuk dasar ekonomi baru. Yang kalau kamu cakap untuk basmi kemiskinan, untuk susun 10 masyarakat, itu adalah huraian konsep. Konsep DEB, konsep DPN. Konsep dia sama je. Okay? Iaitu basmi kemiskinan. Basmi miskin. Dan juga satu lagi adalah susun masyarakat. Masyarakat. Supaya stabil, semua sama rata. Tak ada je nak lebih pada sesuatu kaum. Kaum tu buat tu je, masuk, kaya, kemudian mati, meninggal, ikutlah. So ingat ya, hidup terbaik untuk DEB. Dasar dia hidup terbaik. Okay, kita go through sekali lagi. Kita boleh tanya one by one tau. Ni untuk DEB. DEB. DKN. BKN. BKN. Okay, DEB DEB. Kamu perlu ingat apa tadi? Siapa boleh ulang? Terbaik. 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 Tiba ada S. Terbaik. Depan tu apa? Love kan? Love ni merujuk kepada? Taraf hidup. Yes. Bagus. Thank you. Taraf hidup. Taraf hidup. TE ni merujuk kepada? Tenaga mahir. Yes, tenaga mahir. Kalau nak hurai macam mana? Nak hurai tenaga mahir? Apabila tenaga mahir ada, dia dapat bekerja dengan baik tak? Baik. So bila dapat bekerja dengan baik, macam mana pula dengan majikan dia? Majikan dia buat apa? Buang kerja ke? Halau dia ke? Bagi peluang. Bagi peluang naik gaji. And then bila naik gaji, kita refer balik. Bila naik gaji, apa yang meningkat? Kita boleh buat apa? Kemahiran. Kemahiran dah ada dah kemahiran. Bila naik gaji dah naik ni, nak buat apa pula? Kita mampu pertama sekali tenaga mahir, dia dapat bekerja and then dapat duit. And then duit pun bertambah. Bila dia ada duit yang banyak, dia nak buat apa? Sedekah ke? Guna duit tu lah. Untuk? Taraf hidup dia. Yes, seperti? Macam mana nak bagi taraf hidup dia? Dia perlu beli apa? Beli rumah. Yes, Rumah. betul. Lagi? Kereta. Makanan. Yes. Dua tu je. Rumah, kereta. Nak tambah lagi kebun, tanah. Nak hurai panjang. Boleh. And then B. B ni adalah?
Takkan dah lupa kot B ni. Buku hijau. Thank you. Terima kasih. Share. Buku hijau. And then A. Agensi kerajaan. Agensi. And then IKS. Industri kecil dan sederhana. Settle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 isi. Dia hurai. Dapat 10 markah. Biasanya dia bagi 4, 8, 8 kan. 4, 8, 8. Kalau soalan esei. Tak ada masalah. Kita boleh hurai. Ni isi dia. DAB terbaik. Bagaimana pula dengan DPN? DPN saya padam ya. DPN macam mana pula? Basmi miskin. Okay, good. Saya tulis sekejap ya. Pen, kita letak biru. Okay, cara saya ingat BS. Kalau ada satu nama badan co-curriculum tu yang dia ada bentuk macam ni tu, panggil apa? Curriculum. Yes. Unit Belas uniform. Badan uniform pula. Apa ni? Siapa tahu? Pada nampak lupa dah. Medik kan? Belas bilik merah. Dia ada apa? Cadet Polis, dia ada Puteri Islam. BBSM ke? Yes, terima kasih. PBSM. Tapi untuk DPN tau. DPN ingat PBSM squared. Tiba belajar matematik pula. Okay, P ni ialah pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah. Contohnya apa? Sebut je pembangunan wilayah, saya dah cakap dah. Perlu ingat apa? Nampak je pembangunan wilayah, kita terus pergi contoh pada tu. Contoh dia apa? Pekerja guna teknologi. Kena sebut tu, terms dia tu. Paling penting. Aduh. Meninggalkan imigrasi. Bukan. Terms dia. Integrasi ekonomi. Itu semua huraian dia. Saya nak contoh. Pembangunan wilayah. Terms Serius lah. Mardi Yes. Lagi? Saya lupa dah. Ingat pembangunan wilayah, ingat perkataan tu. Apa? Ni. R&D R&D apa yang dia buat? Yang ni isi dia dulu. Lepas kita letak isi ni baru kita boleh hurai semua yang awak cakap tadi tu. Bagi huruf dulu. Kita main handman pula. A ada. R tak ada. Bagi je huruf. Siapa-siapa pun boleh bagi huruf tahu. Boleh bagi kat ruangan chat pun. Huruf apa lagi? Dia tak tahu lah. Bagi je huruf. Takkan huruf tak nak bagi tahu. D. T tak ada. Baru minggu lepas ni. Ataupun 2 minggu lepas. Bagi huruf je. Saya tak marah pun. Serius. Bagi je huruf. Bila S. tahu? S. Felda. Apa? Felda. Yes, Felda. Pembangunan. Baru nak Felda, Felcra, Mardi pun boleh. Kamu sebut Mardi tadi, saya pita nak dengar Felda ni. Ingat ya, nampak je pembangunan wilayah, terus ingat dalam kepala Felda. Ini kamu boleh cakap lah, guna teknologi, guna R&D. Yes, itulah huraian. Yang penting sebut dulu Felda. Okay? Saya tak marah, saya tak marah. Tiba takut kamu takut. Okey, tu pembangunan wilayah. Untuk B, kalau B untuk apa B? Hijau. Bukan, buku hijau dah guna untuk DEB tadi.
Tujuan dasar ni dia tak nak orang miskin. So B ni ialah Basmi miskinan. yes, basmi miskin. Basmi miskinan. Ya, bukan? Yes. Kalau SM ni susun masyarakat Masyarakat. dan juga susun saham. Modal saham. Inilah 4 benda ni saja. Nanti kamu boleh hurai. Okey, settle Okey, last kali ingat betul-betul PBSM squared ni. Kita go through last sekali sebelum kita pergi dekat bab 9. Okey, so DEB dulu. DEB. Yang kamu perlu ingat adalah apa? Terbaik. Terbaik, hidup terbaik. Kalau DPN? PBSM. PBSM squared. And then ni dua-dua ni dasar nak bantu masyarakat kan. So yang pertama ialah hidup, kualiti hidup, pendidikan yang terbaik, kesihatan yang terbaik, akses pendidikan, akses kesihatan, akses pendidikan, akses kesihatan, akses kemudahan, ada LRT dan sebagainya. Ush, dia boleh hurai banyak dah ini. And then TE adalah Tenaga mahir. yes, terima kasih, tenaga mahir. B, Buku hijau. tahu tak tujuan buku hijau ni apa? Lupa. Kita kaitkan dengan semua ni. Apa tujuan DEB dibuat? Tujuan DEB untuk apa? Macam tanam tanian lah. Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Boleh. Buku hijau ni tujuan utama dia nak basmi kemiskinan. So dia wujudkan ekonomi. So kamu boleh hurai lah. Lepas tu nak cakap apa nak buat. Guna pertanian boleh. Dia letak balik Mardi. Buat research and development. Untuk basmi kemiskinan. Tu yang penting. Okay. Tu maksud goreng sebenarnya. Kita goreng berdasarkan benda. Dia kita kait sikit. Okay. So A, agensi pelaksana. Kalau nak hurai, terdapat pelbagai agensi pelaksana yang berganding bahu untuk mewujudkan negara Malaysia yang stabil dari sudut ekonomi dan juga sosial. Dan justru dapat membasmi kemiskinan. And then IKS, industri kecil dan sederhana. Jual kerepek ke apa, hanya senang je nak hurai ni. And then P, pembangunan wilayah. Contoh dia apa? Ingat pembangunan wilayah, ingat apa? Felda. Yes, terima kasih. Felda, Felkra. Kalau B, ingat apa? Basmi kemiskinan. Kalau SM ni, susun masyarakat. dan juga susun saham. Maksudnya dia menyusun saham untuk bagi kepada orang. Cakap, okay, aku bagi kau saham yang ni supaya kau invest and then kau dapat duit. Kau dapat pulangan. And then settle. Okay, insyaAllah kamu dapat ingat yang ni. Okay, jom kita pergi kepada bab 9. Dasar luar Malaysia. Macam mana Malaysia nak pergi keluar? Apa pandangan negara luar terhadap Malaysia? Itu persoalan utama. Adakah orang pandang Malaysia ni sebagai sebuah negara yang hebat? Ataupun orang luar pandang Malaysia sebagai sebuah negara yang mundur? Jom kita lihat. Okay, latar belakang dasar luar Malaysia. Sejarah hubungan luar di negara ini bermula sejak zaman kerajaan Melayu lagi. Zaman dulu lagi dah buat hubungan luar. Dah berhubung dengan negara-negara luar. Kita belajar sejarah kan, kita tahu. Perdagangan Cina di Melaka. Pedagang Arab, pedagang Eropah datang ke Melaka untuk berdagang. Maksudnya kita dah ada hubungan dengan kerajaan lain, sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Maksudnya kalau kerajaan alam Melayu, maksudnya di sekitar, okay? Dekat Makassar, dekat Riau, dekat Palembang.
Ya, seterusnya kita dapat tahu itu perdagangan itu berlaku di kawasan Melayu aja, Kepulauan Melayu saja. Oleh itu harus kita sadar bahawa dasar luar Malaysia sudah lama dilakukan Oh, buat tiba-tiba tukar accent ni. sebab nak something new, nak cakap alam Melayu kan. Tiba kan. Cikgu ni tiba lah cikgu ni. Okey. So keadaan ini berterusan sehingga kedatangan kuasa barat. So dia keep on going. Sampailah barat datang. Time barat datang ni hancur. Datang Portugal, datang British, datang Belanda, nakkan kekayaan yang ada di tanah Melayu. Perubahan berlaku semasa negara ini mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Dia dipanggil sebagai relationship with benefit, RWB. Dia buat hubungan untuk kepentingan negara. Relationship with benefits. Kalau tak ada benefit, dia tak nak relationship tu. Okey, jom kita lihat yang pertama. Hubungan luar sebelum Melaka. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan awal seperti Pak Pan, Pian ni dekat area kawasan Melayu jugalah, Langkah Sukar dan Cheh Tu telah mengadakan hubungan dengan China. Pada tahun 424 Masihi, kerajaan Pian, entah sebut macam mana pun tak tahu, Pian menghantar utusan ke China. Kerajaan Langkah Sukar pula menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan Cheh Tu pada tahun 608 Masihi. Penghantaran utusan ini menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan tersebut dengan kerajaan China. Ni menarik sebelum Melaka. Maksudnya sebelum Melaka dia ada kerajaan-kerajaan Melayu yang lain yang dia bukannya untuk Melayu, dia contohnya kerajaan Langkah Sukar. Tapi masih lagi dalam Kepulauan Melayu. Tu Pan, Langkah Sukar, Cheh Tu tu. So dia menghantar utusan. Kan zaman dulu kan berlayar. Berlayar nak pergi ke negara China, nak hantar utusan kepada raja, dia bagi something yang ada di negara Asia saja, Asia dekat, Asia Tenggara ni. Contohnya bunga emas. Apa lagi? Yang dia tak ada adalah sutera. That's why dia pergi berhubung dengan China untuk dapatkan sutera. Okey, tu secara kasar ya. Yang kedua, hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka dia ada hubungannya erat tau dengan semua kerajaan di rantau luar alam Melayu. Maksudnya dia ada hubungan diplomatik. Nanti kita lihat contoh dia, contoh apa. Hubungan ini terjalin dalam dua bentuk, iaitu hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan. Dia mengutus, dia hantar laksmana, dia hantar barang, dia buat baik dengan raja. Sembah raja, ini adalah hadiah daripada tanah Melayu. Kami inginkan perdagangan yang baik antara China dan juga tanah Melayu, okey? Alright, deal. Sempoi. Kehubungan perdagangan pula dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Ingat, relationship with benefit. Dia nak keuntungan je. Dia tak akan buat hubungan kalau tak dapat apa-apa. Siapa je nak buat hubungan kalau tak dapat apa-apa kan? Buat bazir masa, bazir tenaga. So itulah hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Ayat ni, ilustrasi kegiatan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Nampak kapal tu? Macam One Piece pula. Has memo, you memo. Ni adalah kapal-kapal untuk berdagang. Dia ada hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan. Okey, yang menarik tahu, salah satu fakta yang kita perlu tahu adalah di mana hubungan Kesultanan Melayu cuba buat hubungan dengan kerajaan China. Contoh utama dia, kita dapat lihat negara China dia menghadiahkan Puteri Hang Lipo kepada Kesultanan Melayu Melaka. Puteri Hang Lipo, puteri daripada China, berkahwin sebagai hubungan diplomatik. This one. Hubungan diplomatik Hang Lipo. Uish, menarik cerita Puteri Hang Lipo ni kan nak cerita. Puteri Hang Lipo ni cakap dia memang cantik gila lah. Tapi cinta dia tu tak
tak terbalas. Dia berkahwin dengan raja, tapi Puteri Hanipun ni dia suka kepada orang lain. Dia ada drama sikit. Tapi cinta yang tak terbalas dia tu akhirnya berakhir dengan tragedi lah. Tragis sangat kisah cinta dia. Kalau cerita pula panjang pula. Okey, kalau Ryukyu ni dia merujuk kepada kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun. Yang menariknya, dari sudut sejarah, dia ada bukti yang menunjukkan pengutusan surat di antara kerajaan Melayu dengan Ryukyu. Ryukyu ni. Sampai dia jumpa keris di kerajaan Ryukyu ni, kerajaan Jepun. Menunjukkan hubungan diplomatik yang sangat baik dulu. Tapi jangan kita confuse pula dengan penjajahan Jepun tu. Sebab kita buat hubungan baik dengan Ryukyu ni zaman Melaka. Zaman dulu. Zaman ni tak ada parti politik lagi. Tak ada lagi ideologi komunis. Semuanya fikir pasal berdagang je. Diplomatik je. Semua tenang air di laut. Semuanya sempoi. Tak ada masalah. Tapi once kita pergi 1500, 15 something, yang zaman 1400, dia dah ada ideologi. Contohnya ideologi komunisme, sosialis. Dah ada dah Soviet Union dan sebagainya, ada perang dunia dan semua dah jadi kalut. Semua jadi tamak. Zaman ni, zaman diplomatik ni, ya Allah, memang tenang je. Semua nak baik. Sebab, buat baiklah sebab kita perlukan, contohnya saya ceritalah sikit. Saya pandang sekejap Tak apa kan saya cerita sikit? Tak apa. Okey. Contoh ni kan Melaka kat sini kan. Melaka kat sini. Kalau Cina ke, Arab ke, Eropah ke, semua berdatang pergi kat sini. And then semua nak kepentingan kan. Cina nak kepentingan, Eropah nak kepentingan, Arab pun nak kepentingan. So dia orang semuanya buat baik kat sini. Baik, dapat. And then once berlaku kekacauan di dunia, ada perang dunia, dia dah start dah nak buat kekacauan. Maksudnya Eropah ni dia mula lihat tanah Melayu sebagai salah satu kuasa yang boleh ambil kekayaan dia tu. Dia tak nak berdagang dah kat situ. Dia nak menguasai tanah Melayu. Itu masalah dia. Kalau Cina pula dia dah putus hubungan, dia nak fokus sebab Cina pun agak kucak-kacir. Raja. Dia boleh pula lantik raja umur 4 tahun untuk takbir. Memang runtuh lah empayar Cina tu. Arab pula ada konflik juga. British juga yang buat konflik dekat Arab tu. Dekat Turki, dekat Israel, dekat Palestin. Tu panjang pula kena cerita. So itulah sedikit. Hubungan diplomatik dengan China on, Ryukyu on, Siam on, Makassar on, Pasai on, Turki pun on. Semuanya on je hubungan diplomatik. Manakala hubungan perdagangan dengan China, Hadramaut di Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi, Turki. Ni. Kalau ni ingat ni boleh ingat sikit-sikit je. MTC yang ni China. Kamu boleh buat cara kamu sendiri, tak ada masalah. Jom kita pergi kat next. Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka menjelang abad ke-15. Kenapa penting? Menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Okey, menjamin kemakmuran. Hidup makmur. Sebab bila buat baik dengan negara lain takkan kacau. Okey, tak ada masalah, semua baik. Kemudian untuk mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Saya lagging ke sekarang? Sikit-sikit je. Lagging lah tu Saya ulang balik lah. Mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. So dia perlu buat hubungan baik sebab dia nak kekalkan momentum. Dia nak terus menjadi yang terbaik. Nak jadi pusat perdagangan yang paling terbaik di seantero dunia. So dia buat baik. Buat baik. Datanglah lagi nanti, okey? Berdagang Arab datang, Assalamualaikum ya akhi. Ya sadiq akhi. Cina datang, cincang. Okey. So semua suka, semua akan terus berdagang di Selat Melaka. Okey, kemudian memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Sampai Cina pun mengiktiraf kedaulatan Melaka. Sebab Cina dia ada buat satu macam
Scroll tu maksud macam karya penulisan lah, disebut Malakah. Malak macam tu lah. Tapi disebut lah Malakah. Merupakan sebuah pusat perdagangan yang sangat indah. The Golden Chersonese. Dia panggil Golden Chersonese tahu? Tahu tak macam mana gambaran Melaka zaman dulu macam mana? You guys tahu tak? Tengok lukisan je tu. Dekat lukisan, hang lukis ke? Bukan. Dalam buku. Dalam buku. Okey, betul lah dalam lukisan tu. Dia cakap semua bangunan dia lah bangunan batu, tak ada kayu pun. And then dia ada sistem pengairan. Tahu tak Venice di Itali tu macam mana? Dia ada jambatan sini, and dia boleh lalu. Tahu tak? Okey, korang tengok tak cerita Avatar? Avatar Aang. Ya. Avatar Aang tu kan, dekat Water Tribe tu, dekat ketara nak lawan dengan Pakun tu, atuk yang tua tu, ni ada macam jambatan and then ada sungai kat bawah. Venice di Itali pun ada, dia berdagang. Venice, Itali. Dalam One Piece pun ada dekat Water 7. Dia macam kat sini ni, ada kapal Yang kecil, legend dah. ada jambatan. Tahu? Maksudnya dekat Melaka dulu, sistem pengangkutan dia tak ada kereta kan? Dia tak ada kereta, dia tak ada motor, nak bawa motor congek macam tu tak ada. Tapi dia guna aliran air sungai untuk bergerak. Ni macam sistematik lah. Gambaran dia sangat indah. Macam Venice di Itali. Tahu tak Venice di Itali tu macam mana? Sekejap, saya google lah sekejap. Sekejap Sekejap. You share. Ada tak? Sekejap Ya? Yeah? Oh, saya baru nampak chat. Oh, Mursyid Hamdan, cikgu buat pasal apa ni? Saya dah lambat masuk. Oh, tak apa. Macam ni. Nampak ni? Kerajaan Melaka dulu macam ni tau. Tapi sayang dia macam ni. Dia ada kapal-kapal masuk kat tengah nak hantar barang, nak jumpa sultan ke apa. Nampak tak ni? Korang terpegun ke ni sampai senyap terus? Tahu cikgu. Macam ni lah zaman Melaka zaman dulu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Melaka dikhianati oleh si Kitul. Dan jatuhlah empayar Melaka yang gah tu. Semuanya hancur. Sampai sultan pun tak ada. Melaka dulu hebat sangat Melaka kan. Melaka hebat, mantap. Mantul semua ada. Sampaikan sultan pun tak ada sekarang. Kan? Dulu Sultan Mahmud, Sultan Muzaffar, macam-macam nama sultan. Sekarang mana sultan Melaka? Tak ada. Yang ada sultan pula, sultan dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Pahang. Sedih. Tiba. Okay, jom kita teruskan. Saya baru baca chat ni. Felda. Okay, thank you. Siapa ni? Malaysia Power lah. Cikgu borak pasal apa? Saya. Okay, it's okay. Jom kita teruskan. Okay. Melaka, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Wow. Pusat Islam. Islam. Sebab pedagang Arab ada. Nampak tak? Screen share tak? Macam hang kan. Oh, tak. Saya tak tekan. Nampak kan? Ya. Sebab saya tak letak page ni tadi, tak new share. Sorry. Okey, Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Iyalah sebab Pak Arab datang. Pak Arab pun sebarlah ilmu Islam. Yang ni Turki punya cakap, Assalamualaikum. Nak tahu pasal agama Islam tak? Dan dia sebarkan agama Islam. Menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Yang ni obvious lah. Bila dia buat baik, dia stabil and then aman.
dan selamat. Selamat. Sebab bila buat baik, siapa nak kacau kan? Unless kalau Melaka ni dia cari pasal, dia pergi bom kerajaan-kerajaan dia berhampiran dia tu. Tu cari pasal bulat. namanya. Dah elok-elok berdagang, cari pasal. Cari gaduh. So inilah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka. Dia jamin kestabilan, dia bantu Melaka Pusat Islam. 5 benda je kat sini. Kedaulatan buat macam mana daulat? Lukis tengkolok. Tengkolok, senyum, kapal, Islam dan juga kestabilan. Okay, next. Zaman British. Pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri selat. Ingat tak negeri-negeri selat negeri mana? Lupa dah. Pulau Pinang, Pening, Melaka, Pulau Melaka, Pinang, Singapura. Singapura. Bagus. Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Itu zaman British. Selepas kemerdekaan. Yang ni by the way zaman British ni dia kawal di London, di UK. Kan? Dia kawal tanah Melayu, ibu pejabat dia di UK. Siapa dia? Siapa dia nak kawal? Queen Hal ehwal luar negeri Melayu. Geram betul. Siap buat pusat dia kat sana lagi. Kalau nak apa-apa kena deal dekat sana. Tak kuasa aku nak pergi layan. Contohnya Tunku Abdul Rahman kan, naik flight. Letak kasut dekat luar flight. Nak fly kat London untuk perundingan kemerdekaan. Dia yang datang occupy tanah Melayu. And then kita pula yang perlu susah payah pergi minta deal dengan berunding pula. Nampak? Tu British tau. British. Selepas kemerdekaan, dasar luar negara memasuki era baharu. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Tak perlu risau dah. Tak perlu nak ikut British tu. Tapi masih lagi ada bayang-bayang British. Ada parlimen tu. Parlimen tu adalah bayang British. Terdapat 2 perkembangan penting dalam dasar luar. Pertama, semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dasar luar berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Maksudnya dasar luar ni, dia suka kepada barat. Nampak? Ini beza antara golongan kanan dan golongan kiri. Sebab Tunku Abdul Rahman adalah golongan kanan ke kiri? Tunku Abdul Rahman, kanan ke kiri? kanan. Siapa boleh jawab? Kanan. Ke kanan, kiri. Sajak sebut yang tu. Dia ada kanan, dia ada kiri. Kanan ni ialah golongan UMNO. Kiri ni ialah PKM. So Tunku Abdul Rahman PKM ke UMNO? Kanan, UMNO. Yes, kanan. So Tunku Abdul Rahman kanan. So dia sayang sangat kat barat. Pro barat ni sayang. Sayang sangat dekat barat tu. And then anti-komunis. Bila anti-komunis maksudnya mana? Dia suka tak yang kiri ni? PKM. Dia tak sukalah. Anti-komunis. Walaupun ideologi perjuangan sama, nak memartabatkan, nak memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Both golongan kanan dan golongan kiri berjuang, tapi cara dia berbeza. Okey. Nak tahu lebih banyak ke nak sambung ni? Sambung. Okey, sambung Okey, perkembangan kedua bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. So better lah sikit time Tun Abdul Razak ni. Next. Asas penggubalan dasar luar. Macam mana asas dia? Okey. Penggubalan dasar luar Malaysia dilaksanakan berpandukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik pada peringkat domestik dan antarabangsa. Apa maksud domestik? Apa maksud domestik? Peringkat negeri Dalam negara. Maksudnya dalam negara, domestik. Dalam negeri pun boleh lah. Okey, terima kasih. Penjelasan tentang penggubalan dasar ini dapat dilihat melalui matlamat dasar luar dan faktor penggubalan dia. Dia ada matlamat dia. Yang ni
Dia buat perterminal terus, senang sikit. Tapi kita baca dulu. Dasar luar ni amat penting kepada Malaysia. Sebab apa? Sebab dia mempengaruhi tindakan negara. Contohnya dasar Malaysia, dasar berkecuali. Apa maksud dasar berkecuali? Dasar berkecuali maksudnya dia tak nak join mana-mana. Tengah berperang ni, tak nak. Tak nak terlibat. Tu dasar berkecuali. Kalau Malaysia berpihak kepada mana-mana negara, katakan Malaysia berpihak kepada negara Korea Selatan. Okey, Malaysia berpihak kepada negara Korea Selatan, and then ada perjanjian Korea Selatan dan Malaysia. And then andai kata Korea Selatan dengan Korea Utara berperang. So maksudnya bila ada perjanjian kat sini, Malaysia perlu turut serta. Perlu turut menyerang Korea Utara kerana perlu membantu Korea Selatan. So Malaysia ni dia dasar luar dia sentiasa berubah. Dia ikut keadaan semasa. Nak tolong ke tak nak tolong. Tapi secara asasnya Malaysia sangat banyak tolong dari sudut kemanusiaan. Humanity punya servis. Katakan banjir di Indonesia. Filipina ada ribut. Tolong. Rohingya. Siap ada lagu lagi. Selamat malam Rohingya. Ada negara lain buat lagu pasal Rohingya ke? Tak ada, Malaysia je yang buat. Ada Indonesia buat lagu, TikTok banyak lah. Malaysia je yang buat lagu tentang Rohingya. Nak supportnya etnik-etnik di Rohingya yang ada isu kat Myanmar tu. Menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Yes. Kejayaan dasar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik. Siapa boleh beritahu contoh? Apa hubungan baik Malaysia dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan pada peringkat antarabangsa? Easy peasy. Kita dah discuss mula-mula tadi. List down dulu apa? Anyone? First kali ke? Tak, cikgu punya soalan apa tadi? Soalan saya, dia cakap kejayaan dasar luar Malaysia dapat diukur. So apa dasar luar Malaysia tu? Yang buat baik-baik tu, apa dasar dia? Apa yang Asian Commonwealth punya? Yes, yang tu. Benda semua tu. Yang ni lah dasar OIC. luar. Nampak je dasar luar. Nampak dasar luar, kamu terus ingat ASEAN. Apa lagi? OIC. OIC, bagus. Lagi? Commonwealth. Lagi? PBB. PBB, bagus. Lagi? Ada satu lagi, tunggu saya. Apa dia? Dia ada 6. Yes. Alamak. Vietnam. MIG ya? Bukanlah. MIG? Alamak, tu? betul tak? Apa MIG tu? Ya, saya pun tak tahu. Oh, tak apa. Saya padam lah, saya takut pula salah ni. Okey, kita ingat 4 dulu tak apa. ASEAN, OIC, Commonwealth dan PBB. Okey, next. Pada tahun 1996, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri. Tak perlu lain ni. Tak payah. So kita ingat ya dasar luar. Bila ingat dasar luar, kita perlu ingat apa? ASEAN, PBB, OIC, Commonwealth. Yang tu satu. Yang ni. Dia ada lagi 6 berkecuali tu. Yang pertama, matlamat utama dia nak mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Apa maksud utama apabila negara Malaysia berjaya menjalinkan dasar luar dengan negara lain? Tahu tak maksud dia apa? Tahu tak maksud dia apabila negara Malaysia bila dia nak buat hubungan dengan negara lain tu bersetuju. Maksudnya Malaysia di apa? Saya dengar suara perempuan tadi.
Diiktiraf. Sama-sama aja dengan suara tadi. Tapi terima kasih terima kasih. Diiktiraf oleh negara lain. Tu matlamat dia. Kalau Malaysia tak buat dasar luar, ada ke negara lain nak iktiraf? Negara lain tak tahu pun wujud negara Malaysia ni. Negara Zimbabwe duduk relax. Malaysia, apa Malaysia tak pernah dengar pun. Tapi Malaysia dia buat dasar luar supaya orang tahu, ni negara Malaysia. Negara Malaysia nak tolong. Negara Malaysia nak tolong kamu selesaikan masalah kamu. Okey, kamilah Malaysia. So negara pun tahu, baiknya Malaysia. So diiktiraf. And then bila kita buat baik, orang akan tak sedang lah. Orang pun fikir baik je Malaysia. Kemudian melindungi kepentingan nasional. Kepentingan kebangsaan. Sama juga ni. Maksudnya kepentingan nasional tu maksudnya as a nation. Kepentingan negara tu macam mana. Bila kita buat dasar luar, negara kita pun dapat berdagang, dapat improve dari segi ekonomi. Ekonomi pun mantap. Sosial pun mantap. Mantap ke? Ada B40, ada T20. Tak apa lah yang ni. Mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Sama juga yang ni. Memupuk hubungan baik dengan luar negara. Okey, andai kata Malaysia buat hubungan dengan katakan dengan siapa? Dengan Brunei. Malaysia buat hubungan baik dengan Brunei. And then Indonesia tengok. Untunglah Brunei boleh buat hubungan baik dengan Malaysia. Nak juga. So bila Malaysia buat hubungan baik dengan negara luar pun akan tahu yang Malaysia ni negara yang baik. So dia pun nak turut serta, nak join juga. And then bila Indonesia join, Thailand pula tengok. Thailand buka surat khabar kan. Indonesia dan Brunei buat perjanjian dengan Malaysia. Thailand pula nak juga. And then Thailand pula join. So itulah bila kita buat hubungan baik. Semua nak join. Kemudian menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Yang ni pun betul. Sebab kita dekat dunia ni sangat banyak benda-benda buruk berlaku. Contohnya penindasan, kekejaman dan sebagainya. So Malaysia dia buat dasar luar ni, dia join ASEAN, dia join PBB, dia join OIC, dia join Commonwealth sebab dia nak menghadapi perkembangan politik, ekonomi dan sosial secara bersama-sama. Maksudnya contohnya ada isu perkauman katakan, ataupun isu agama. So bila kita join dasar luar ni, kita dapat menghadapi masalah itu dengan negara-negara yang lain. Maksudnya ada geng. Aku ada geng profesional. Aku ada geng boleh handle dasar luar. Okey, ada soalan tak yang ni? Tak ada ya. Tak ada. Okay, alright. Kita pergi yang next. Okey, apa faktor dia? Faktor dia ada 5 tak silap. Ada 4 je. Faktor penggubalan dasar luar. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia, iaitu ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan persekitaran luar. Dah cakap dah kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, pertama sekali ikatan sejarah. Ikatan sejarah. Sedap dengar Ikatan sejarah. Nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Kalau nampak je ikatan sejarah ni terus terlintas dekat satu benda ni. Dia start dengan huruf K. Apa? Apa dia? Bila kita nampak dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah, terus ingat benda ni. Sama-sama dijajah oleh British. Konflik ni. Apa? Bukan. Sorry. Sama-sama dijajah oleh British. Commonwealth Yes, Commonwealth. ya. Okay. Terus ingat Commonwealth kan, ikatan sejarah dijajah oleh British. Okey, faktor apa? Ikatan sejarah. Boleh buat ni. ISKN. Kepimpinan Persekitaran Luar. Kepimpinan Persekitaran Luar. Okey, tak apa.
Ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, China dan India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini. Dia macam, nak cakap macam mana? Dia ada satu cerita tu, saya tak tahu kamu tengok ke tak, tapi dia cerita macam ni. Dia ada satu lelaki ni, ke satu perempuan. Dia ada satu perempuan. Kan? And then dia ada banyak lelaki. And ni ex dia yang pertama, ex dia yang kedua, ex dia yang ketiga, ex dia yang keempat. The thing is, tahu tak siapa yang buat hubungan ni? Ex ni dia buat pakatan dia jadi member. Maksudnya dia ada sejarah yang sama, ikatan sejarah yang sama. Betul tak? Pernah kena game ke apa. So dia orang pun jadi member. Sebab dia ada something in common. Ground. Common ground. Dasar dia yang sama. Ni contohlah. Begitu juga dengan sejarah. Macam mana nak padam ni? Okey, padam. Okey. Itulah ikatan sejarah. Hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama. Hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir dan Yaman, yes, sebab zaman Melaka dulu dia dah sebarkan agama Islam. So sampai sekarang kita boleh guna konsep agama Islam tu untuk berhubung dengan negara-negara Arab, Mesir dan Yaman. Selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Yes, yang ni. Pertubuhan Commonwealth. Tahu tak nak ingat macam mana faktor pengebalan dasar luar ni? Ada 4 kan? Faktor dasar luar. 4. Cara saya nak ingat, pemimpin itu makan nasi ikan kat luar. Pemimpin makan nasi ikan di luar. Pemimpin yang pertama, pemimpin yang ni, kepimpinan. And then makan, tentu sajalah nasi ikan ialah nasi dah nasional. Ikan ialah ikatan. Luar, hubungan luar. Perikatan luar ni. So ingat faktor dasar luar, kita ingat pemimpin makan nasi ikan dekat luar. Okay. And then kamu boleh hurai sebab kamu semua pandai. InsyaAllah. Okay, keperluan nasi. Keperluan nasi. Nasi tu perlu tahu. Kalau tak makan nasi boleh mati. Taklah. Boleh je hidup makan roti ke apa. Tapi kita perlukan nasi untuk tenaga nak berpuasa kan. Sahur kita kena makan nasi. Nasional sini merujuk kepada negara. Keperluan nasi onal bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Kedudukannya strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Oh, ni panggil ni. Ambassador, embassy. Panggil apa dalam bahasa Melayu? Siapa tahu? Embassy dalam bahasa Melayu. Saya Google Translate. Duta. Oh, duta. Duta. Ambassador. Maksudnya betul lah. Bila negara diiktiraf, ada contohnya rakyat Malaysia duduk dekat Zimbabwe. Asyik guna nama Zimbabwe je ni. Cuba bagi satu negara yang mula dengan huruf Q. Siapa tahu? Ni game. Kita main game. Negara apa yang mula dengan huruf Q? Q, apa dia? Q. Negara apa yang bermula dengan huruf Q? Kuota kan? Kota? Tak, negara dengan huruf Q. Tak pernah dengar Kan?
Q. Queens Bay tiba. Aku sebenarnya. Apa negara huruf Q? Qatar. Kota? Qatar. 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 Qatar negara. Oh, okay. Oh ya, yeah. Thank you. Wow, kita ada pemenang kat sini. Perempuan yang menang. Alamak, saya kalah. Good game ah, good game. Siapa nama yang jawab tadi ni? Nurul. Nurul. Zifa. Apa? FIFA? Nurul. Nazifa. Oh, okey. Tahniah Nazifa, Qatar. Oh, kita kalah lah guys. Perempuan yang menang. Kita kena fight balik. Kita buat game seterusnya pula nanti. Malu. Okay, then kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan negara tanpa mengira ideologi. Yes. So maksudnya penting lah. Yang ni kita boleh goreng ni. Goreng je kebajikan rakyat, guna duta dan sebagainya. So ingat, pemimpin makan nasi, ikan dekat luar. Nasi dengan ikan dah kita go through. Kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Betul lah. Dia perlu pandai lah. Kalau dia tak pandai, tak ke manalah Malaysia ni. Ke bawah saja pun ada. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Kalau kita lihat konteks masa zaman ni, dia bukan masa zaman Tunku Abdul Rahman. Bukan zaman Tunku Abdul Rahman, bukan zaman Tun Abdul Razak. Dia zaman siapa? Zaman siapa 1990-an ni? Zaman siapa? Alah, lupa dah. Kita ingat macam ni, Rahman kan? Rahman. Maksudnya Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Rahman, Abdul Razak, Hussein On. And then dia start time Mahathir ni. Mahathir, Abdullah, and then Najib, and then Mahathir balik, and then Muhyiddin, kan? Ya. Macam ni nak ingat cara apa? Perdana Menteri Malaysia. Rahman Marksman. Nak ingat Perdana Menteri Malaysia. Rahman, Abdul Razak, Hussein On, Mahathir, Abdullah, Najib. Okey. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Yang ni saya pernah tengok dalam paper dulu. Dia buat hubungan sebab Afrika dia orang dia pandai tu Afrika, dia cuma kekurangan sumber. Sebab tahu tak kenapa sumber dia kurang? Padang pasir. Okey, betul. Sumber dia kurang sebab British yang curi. British dia pergi ke Afrika, dia ambil semua kekayaan and then dia bawa balik British. 12 years of slave. Kalau kamu tengok cerita Wakanda tu kan? Wakanda, Ya. apa benda dah? Black Panther tu Black kan? Panther. Black Panther tu. Black Panther tu dia menceritakan sejarah yang betul tau. Vibranium tu, dia merujuk kepada kekayaan yang ada di Afrika. Iaitu diamond, uranium. Semua tu ada dekat Afrika, tapi British datang, dia kesian pula. Dia ambil semua. Curi. Tak guna betul British. Saya kurang suka British sebenarnya. Tiba. Okey, persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa sentiasa berubah. Okey, sentiasa berubah. Menyebabkan penggubalan dasar Malaysia pun sentiasa berubah. Macam saya dah cakap tadi, Malaysia ni dia suka lihat keadaan semasa. Kalau macam ni better kita berkecuali kot, kita tak payah join. Kita duduk je. And then bila ada masalah, okey jom kita join. Malaysia ni dipandai ikut angin tau. Kalau negara lain
Ni kalau ni jujur lah ni, negara lain dia kurang beri bantuan tau. Contohnya Indonesia. Indonesia dia jarang bagi bantuan. Filipina pun jarang bagi bantuan. Sebab dia orang pun fokus nak, dia orang tempat sendiri. Ni pun masalah dekat Malaysia ni. Saya bukan nak apa? Nak buruk-burukkan negara, tapi ni fakta yang kita perlu faham lah. Kalau Indonesia, dia nak tolong negara lain tu agak sukar sebab dia pun ada masalah nak jaga rakyat. Kalau Filipina pula pun sama macam Indonesia. Tapi kalau Malaysia, dia rajin je nak tolong orang luar. Tapi kadang-kadang rakyat sendiri pun tak terjaga. Kan? Betul tak? Betul. Ya. Macam kamu takut je macam, kenapa ni? Betul lah in a sense. Sebab ni yang berdasarkan pemerhatian cikgu lah. Cikgu lihat Malaysia ni lebih kepada nak impress orang. Dia nak impress negara-negara lain bahawa Malaysia ni adalah negara yang hebat, negara yang maju, negara yang suka membantu. So in a sense, saya pujilah. Memang baguslah Malaysia banyak bantu. Tapi dalam membantu tu, jangan lupa insan-insan dalam negara yang ada masalah. Contohnya homeless people, orang yang tak ada rumah, orang yang kena buang kerja, penganggur, banyak isu-isu yang perlu diketengahkan, tapi Malaysia memilih untuk membantu orang lain sebab nak fame, nak yang tahulah, faham-faham je lah, nak dapatkan nama tu. Tapi tak apa, ada hikmah di sebalik tu. Okey, pengumpulan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti ketika era Perang Dingin. Pada masa itu dasar luar negara dilihat lebih pro-barat sebab dia takut dengan geng-geng barat. So Malaysia pilih untuk jadi pro-barat sebab masa Perang Dingin tu dia lebih kepada geng-geng British dan juga geng-geng barat lah nak fight Perang Dingin tu. And then Malaysia mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak kepada mana-mana pihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970. Macam cikgu cakap tadi, Malaysia ni diikut. Nampak tengah Perang Dingin ni, join lah pro-barat sikit. And then bila dah settle tak ada Perang Dingin, kita dah sama kecuali. Kita juga okey, tak nak join mana-mana, nak join diri sendiri. Okay, ikut keadaan semasa. Okey, 9.3 Malaysia dalam PBB. Okey, Malaysia dalam PBB. PBB ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. United Nation. United Nation PBB. Ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Nanti kita pergi tajuk yang menarik. Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan. Contohnya Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama, yang ni. Pelibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Pelibatan Malaysia dalam PBB menjadi bukti jelas komitmen Malaysia untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Okey, nama Ismail Abdul Rahman ni kamu perlu ingat tau. Sebab apa? Sebab apa? Dia orang kuat PBB. Pengurusi PBB sekejap tahun berapa? 1990 something. And then Malaysia pun pernah jadi setiausaha dalam Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan time Najib dulu. Sebab apa? Sebab orang percaya dekat Malaysia. Orang percaya dekat Malaysia. Maksudnya kita tolong negara lain tu time susah, membuahkan hasil, fruitful. Maksudnya the whole country in this world put faith on Malaysia. So adalah kebaikan dia sikit kat situ. Tapi nak flex tak boleh flex sangat pun. Okay, elak ke? Yes, ada soalan ke? Tak ada yo. Okay. So, Pelibatan Malaysia. Okay, dalam BM kalau kamu tulis penglibatan, salah tau. Penglibatan tak wujud. Yang betul ialah pelibatan. Libat dia tak ada pengan. Pelibatan yang betul.
Sebab you guys kan SPM. In case dia bagi, betulkan soalan tata bahasa berikut. Dia tulis penglibatan. Okey, kita confirm boleh jawab. Kita confirm dapat markah. Kita potong. Kita tulis apa? Tulis pelibatan. Okey, Malaysia memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia dalam sosial antarabangsa, salah sebut pula, dalam soal antarabangsa, iaitu hidup bersama secara aman. Together we live in harmony. Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara, iaitu mendukung piagam PBB. Ni yang pertama, saya highlight lah. Highlight. Iaitu mendukung piagam PBB. Nanti kita lihat piagam PBB apa. Dia berbeza dengan piagam Madinah tau. Terlibat dengan agensi di bawah PBB, memberikan sumbangan untuk misi pengaman. Malaysia lah ni. Dan membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Okey, mendukung piagam PBB. Mendukung piagam PBB selaras dengan pendirian negara kita, menegakkan hak asasi manusia, human right, dan menggariskan prinsip antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. So regardless of your gender, regardless of your language and also your religion, it doesn't matter kalau kamu duduk under piagam PBB. Semuanya sama rata. Tak ada masalah. Hak asasi manusia. Kemudian konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Kita saling menghormati negara lain. Andai kata kita join PBB, boleh tak kita declare war dengan negara lain? Boleh tak saran saya ni? Boleh. Boleh. Tak boleh lah sebab adalah Sebab dah perjanjian janji PBB. dah. Dia cakap perlu menghormati kedaulatan wilayah negara lain. So kalau kita join PBB, kita perlu akur lah. Kalau andai kata kalau kita serang negara lain, kita langgar hak PBB, semua orang yang join PBB itu adalah musuh kita pula. Tak nak lah macam tu, teruk nanti. Dasar tutup nanti, nak berdagang tak ada orang nak terima, cakap tak nak Malaysia cari pasal. Dia panggil apa, konsep pelaburan. Sekarang ni pun orang negara lain takut nak melabur di Malaysia sebab apa? Pergolakan politik. Tapi dengar cerita tajuk dia cakap macam tu, tapi end up tak ada masalah sangat pun rasanya. Tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Okay, nak dengar satu cerita menarik tak? No. Yelah tu, no. No. Okay, dia tak menarik sangat pun, tapi di isu ni dah berlarutan setelah sekian lama. Isu dia ialah isu Palestin, Israel dan Palestin. Kenapa isu Israel dan Palestin tu bertahun-tahun, isu Iraq ke isu Iran ke bertahun-tahun tak ada penyelesaian. Apa function ada PBB? Kata PBB nak mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Di mana kamu PBB? Kenapa masih ada masalah? Di mana PBB? PBB tak buat kerja ke? Ini persoalan dia. Adakah PBB itu betul-betul function atau sekadar wayang sahaja? Tapi end up PBB ni walaupun sesuci-suci mana pun PBB, tapi dia bersubahat, dia bersetongkol. Dalam konteks ni tak ada dalam sejarah tahu, tapi dia ada dalam realiti dunia. PBB dia ada hubungan yang sangat baik dengan US. Dia pro US. And bila US and UK dia buat something, contoh dekat Iran, dekat Iraq, dia akan tutup mata cakap, oh tak ada apa yang berlaku ni. And then semua ahli PBB dia desak PBB, tolonglah bagi bantuan, tolonglah buat sesuatu. And then PBB pun cakap, tak apa, kita dah cuba tapi ada masalah sikit ni. Dia boleh buat macam tu sebab ada wujudnya kuasa veto. Tahu tak kuasa veto tu kuasa apa? Kuasa veto. Bukan magneto, magneto dia kuasa kawal besi. Kuasa veto ni ialah kuasa-kuasa besar dunia. Rusia, Amerika Syarikat,
China. Tu kuasa veto. So kalau kuasa veto buat something, negara-negara kecil macam Indonesia, macam Brunei, macam Malaysia, macam Thailand, dia siapalah sangat nak dengar, tak ada orang nak dengar pun. Tu PBB tau, dia berat sebelah. PBB pun tak sempurna. Berat sebelah. Matlamat je cakap nak kekal keamanan dan kestabilan dunia. Memanglah ada tajuk sumbangan dia, tapi macam itulah, dia ada drama tersendiri pula. Alhamdulillah, sorry. Okey, terlibat dalam agensi PBB. Kita boleh habiskan PBB tak kat sini? Okey, Malaysia dan Commonwealth. Okey, terlibat dalam agensi PBB. Terlibat dengan United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organisation. Ambil nak, lidah British. UN, UNESCO. Pelibatan aktif Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia iaitu Gunung Mulu, Taman Kinabalu, Bandar Melaka dan Georgetown serta Lembah Lenggong diiktiraf sebagai World Heritage. World Heritage. Masuk UNESCO tau. Banyak jugalah. Dalam PBB tu maksudnya dia nak jagalah warisan tu. Nak cakap apa kat sini ya? Kalau lihat dekat Bandar Melaka yang jadikan di UNESCO, tahu tak sebab apa jadi UNESCO? Dekat Melaka. Tak tahu. Sebab dia dijajah. Dia dijajah oleh Portugal, dijajah oleh British. So benda tu PBB nampak macam wow, hebatnya pernah dijajah. Ada kesan kita kat sini. And then masuk jadi UNESCO. Warisan dunia. Nak tunjuknya mereka pernah occupy tanah Melaka tu. Mereka pernah jajah tanah Melaka tu. Tu bukti dia. So in a sense, apa yang saya nak cakap tu saya macam berbelah bagi. Saya tak tahu nak bangga ke ataupun marah. Pendapat kamu macam mana? Saya nak tanya pendapat kamu. One by one. Vinesh, Ariel, Hafiz Irfan. Siapa-siapa? Fawaz Haikal ke? Nazifah, Musyid Amdan. Kamu rasa apa? Cikgu. Ya? Cikgu ni soalan apa tadi? Saya cakap macam ni. Bandar Melaka ni. Dia diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. The thing is, kenapa dia diiktiraf sebagai tapak warisan dunia? Sebab Melaka tu pernah dijajah oleh Portugal. Ada kota A Famosa. Pernah dijajah oleh British pula. So PBB lihat benda tu sebagai Melaka ni pernah dijajah. So dia bagi sebagai tapak warisan dunia. Nak cakap warisan dunia, nak cakap kepada dunia yang Melaka ni pernah dijajah. And then boleh jadi something sebagai tapak warisan pula. Something yang untuk ponder in the future. Pendapat kamu macam mana? Cikgu berbelah bagi, tak tahu nak berbangga ke? Bangganya kita ada tapak UNESCO. Saya bangga. Hang bangga sebab? Ada kawan. Ada kawan, okey. Orang lain macam mana? Bangga tak? Tapi janganlah 100% percaya kawan. Kadang-kadang mereka backstab. Kawan makan kawan kan, tikam belakang. Betul. Yang lain macam mana? Hafiz Irfan, Fawaz Haikal, Syafiqah, Danish Akasyah. Tak ada? Tak ada dah? Ariel dia cakap ni. Zikri Hakimi, Don Arif, Vinesh, Syafiqah, Nazifah. Jangan takut. Kita Bangga perlu saya. Yes. Tak ada apa-apa. Aduh, terlupa nak tutup mic. Okay, tak apalah. Kalau tak ada, kita proceed. Bekerjasama dengan Food and Agriculture Organisation, Pertubuhan Makanan Dunia dalam bidang pengeluaran makanan, serta World Health Organisation WHO dalam bidang kesihatan dan perubatan. So FAO, oh my god. So FAO, WHO, UNCHR. Yang ni. United Nations High Commissioner for Refugees. Kalau ada Rohingya ke apa tu, dia under UNCHCR.
refugees, pelarian. Melindungi golongan pelarian serta golongan tidak bernegara. Menyertai Majlis Keselamatan. Ini Malaysia join zaman Najib. Di PBB, mengekal keamanan. 4 kali, wow. 4 kali sebagai anggota tidak tetap Kerusi Majlis Keselamatan. Sebab orang percaya dekat Malaysia. Ni adalah satu pencapaian saya banggalah. Saya bangga sebab dekat PBB tu Malaysia ni orang suka. Sebab diyakini akan dapat menjalankan kerja yang terbaik. 4 kali Malaysia nominate sebagai ahli anggota tidak tetap Kerusi Majlis Keselamatan PBB. Nampak? 65, 8990, 2000, 2015, 2016. Sekarang tak lah. Okay, next. Okay, ni adalah antara individu-individu yang terlibat dalam PBB. Famous tau. Yang ni, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Doktor Perubatan dan Aktivis Kemanusiaan. Pada tahun 2008, beliau merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Pada tahun 2009 hingga 2011, maafkan saya, beliau pula terlibat dengan United Nations Population Fund, UNFPA, sebuah agensi PBB di New York. 2014 menjawab jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menjelaskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Ini dia. Comel je dia kan. Senyum je comel je. Cute je nampak. And then Datuk Maimunah Muhammad Sharif, penjawat awam. 2017 hingga 2020 mengetuai United Nations Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawab jawatan tersebut. Wow. UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Mapan tu maksudnya selaras. Kehidupan yang selaras dengan populasi dunia. UN Habitat. Okay. And then Tan Sri Razali Ismail, tokoh diplomat, mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Program. Dilantik sebagai naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. Wow, ni sangat function teruk ya. And then dia jadi wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Ni adalah macam nak cakap apa? Higher ups PBB. Wakil khas Setiausaha, naib pengerusi, presiden, naib presiden, Tan Sri Razali Ismail. Wow, idola teruk ni. Bayangkan dia boleh cater negara-negara luar. Idola pula jadi Tan Sri Razali Ismail ni. Okay, kemudian yes? Saya ada soalan. Ya? Yeah? Korea Utara ada sertai UN tak? Mana? Korea Utara. Tak. Dia tak join. Korea Selatan ya. Okay. And then Tan Sri Abu Samah Abu Bakar, pegawai tentera. Pada tahun 1994 dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM di Somalia. Warga Malaysia pertama yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Oh, tentera PBB. Wow, nampak muka pun garang tu. Yang helmet warna biru. Apa? Tentera PBB tu yang helmet warna biru kan? Yang ni? Tak, yang tentera PBB mereka pakai topi warna biru kan? Ya. Lihat Saya pernah lihat. Ataupun nak join? Saya tak tahu. Tak tahu. Join Saya lah tak, ni. Saya tak ready untuk mati je. Mati untuk negara tak apa, mati syahid. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. Takut tengok dia. Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Fancy ya nama dia, Abu Bakar. Muka dia macam rainbow Dia memang kalau tentera dia memang
Almost the same, macam pelanduk dia serupa. Muka dia perlu ganas. Kalau muka senyuk, bayangkan yang ni jadi askar. Comel macam ni. Ni Tasri Jemilah yang mata lah. Okey, kemudian Dr. Jomo Kwame Sundaram. Oh, saya pernah nampak dia ni. Nama apa ni? Dr. Jomo ni. Ya? Dia nama apa ni? Dia nama Indian. Jomo Kwame Sundaram. Maybe dia mix kot, Indian and also Jawa. Dia ahli akademik. Dia orang hebat dalam geografi. Dilantik sebagai penyaris penyelidikan kehormat kumpulan antarkerajaan G24 bagi hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa. Pada tahun 2005 dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Pada tahun 2012 hingga 2015, beliau dilantik sebagai penolong ketua pengarah dan penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Itulah Dr. Jomo Kwame Sundaram. Okay, next. Malaysia dalam Commonwealth. Okay, so ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay, kalau kita sebut dasar luar, kita perlu ingat apa? Antarabangsa, ASEAN, Ya? ASEAN, ASEAN, Commonwealth, di Commonwealth, PBB, PBB. PBB? apa OSI apa? Oh, I OIC. see. Oh, OIC. I see. Oh, I see. Okay. Dia Islamic. I ni Islamic. Ingat ini dulu. And then siapa ingat tadi pemimpin makan nasi kat luar tu? Pemimpin makan nasi luar. Faktor apa tu? Faktor? Faktor ikatan sejarah. Faktor penggubalan dasar luar. Penggubalan dasar luar. Okey, yang pertama ikatan sejarah kan? Ya, Okey, yang kedua? keperluan kepimpinan. Perlu apa? Untuk hidup perlu? Nasional. Nasional. Nasi. And then kepimpinan. And then Luar. Persekitaran luar. persekitaran luar. Persekitaran luar. Pemimpin makan nasi dekat luar. Kalau ditanya, huraikan faktor-faktor yang menyebabkan penggubalan dasar luar bagi negara Malaysia untuk terus melaju. Kita ingat pemimpin makan nasi ikan dekat luar. Ikatan sejarah. Huraian dia nak letak apa? Kita diikat dengan sejarah yang sama. Sejarah hitam yang sama, iaitu dijajah oleh British. British. So, contohnya? Myanmar. Betul, betul Myanmar. Apa term dia tu? Terma. Commonwealth. Yes, atas ni Commonwealth. Tak Commonwealth. Contohnya Commonwealth. And then huraian, kamu cakap lah. Contohnya negara-negara yang pernah dijajah oleh British seperti Tanah Melayu, Malaysia, India, China dan sebagainya, duduk di bawah Commonwealth. And then kamu boleh cakap lagi buat sukan pula, sukan Commonwealth. Perlu nasional untuk perdagangan, untuk kemajuan. Maju. Ini kepimpinan. Macam mana dilihat pemimpin mahir untuk melihat keadaan semasa. Perlu join ke, perlu tak join. And then persekitaran luar. Lihat juga dengan environment, persekitaran. Orang panggil apa? Environment, persekitaran lah kan? Persekitaran politik dunia. Nak hurai. Persekitaran politik dunia. Okey, insya-Allah dapat markah. Yang penting isi ni, ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan juga persekitaran luar. Okey. Saya rasa kelas kita sampai sekarang ni, ada soalan tak? Yang ni kita sambung next week. Ada ya. Ada. Tengok negara mana yang tak tidak lagi sertai UN. Saya pun terfikir negara mana tak sertai. Saya rasa negara-negara kecil, Bhutan pun join. Bhutan. Saya rasa negara yang tak diiktiraf. Jadi satu negara tu negara kecil apa?
Wales. Kamu tahu tak ada satu negara semua lelaki. Apa dia? Tak ada tak pernah dengar. Ada. Ada. Ya. Satu perempuan pun tak ada. Tak, dia macam dia buat negara dia sendiri. Tapi yang tu masalahnya, dia tak diiktiraf. Dia cuba buat dasar luar kan. Dia nak cubalah nak berhubung. Tapi kalau dia tak ada something yang nak give back, orang tak iktiraf dia sebagai negara. So that's why dia tak boleh join UN. Tak apa, next week saya cerita. Saya try cari dulu. And then kita bincang next week. Okay, boleh? Boleh. Afiq Irfan berbunyi. So I think that's all for today. Ada soalan tak? Berapa kali tanya dah ni? Tak ada. Ke nak lagi, nak sambung lagi Commonwealth ni? Cikgu, Ya? apa yang OIC tu apa maksud dia? OIC tu adalah International Conference. OIC tu lebih kepada Islamik. Okey. Islamik. Ingat I kat tengah tu, Islamik. Contohnya IIUN. UIA, University Islam Antarabangsa. Dia OIC. Hubungan negara-negara Arab. OIC tu. Ni rasanya zaman Abdullah Haji Badawi rasanya. Zaman Abdullah. Dan minggu depan kita go through OIC. Betul faham ni? Hello guys. Cikgu lag tadi. Cikgu Boleh. tadi. Oh patutlah malunya. So saya rasa sampai sini je lah kelas kita pada petang ini. So terima kasih sebab participate and then aktif. Saya hargai sangat-sangat. So saya doakan kamu semua sihat, sejahtera, sihat sentiasa. Hadapilah Ramadan yang tak akhir ini. Ramadan yang tak akhir. Ramadan 10 Ramadan yang Minggu tak akhir depan ni sekolah cuti. dengan penuh keberkatan, and then have fun lah holiday. Saya mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa. Saya halalkan ilmu dan saya doakan kita semua baik-baik saja. Stay safe, stay healthy, stay gorgeous, tiba. And then that's all from me. Thank you. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih Terima you. kasih, Terima cikgu. kasih, Cikgu. Saya cikgu. Selamat Hari Raya, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Hari Raya, Raya. Tiba. Take care, Cha. Okay, thank you.